سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 bayang ketiga daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات. سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات. Tapi kalau kita baca straight wasal, Sayyidina Muhammadinil Mab'usi, Muhammadin al-Mab'usi. Kalau kita baca straight itu dibaca dengan Muhammadinil Mab'usi. Pasal tak? Muhammadinil Mab'usi. Sebab di Muhammadin tanwin adalah nunun sakinatun, nun mati di hujung. Muhammadin dal baris bawah, nun baris mati. Itu asalnya. Muhammadin dal baris bawah, nun baris mati. Al-Mab'usi, lam tu mati, nun mati, lam mati. Mati sama jumpa dengan mati, tak boleh nak baca. Maka nun yang asalnya mati diperhidupkan. Jadi tubiknya Muhammadinil Mab'usi. Kalau baca straight lah. Inilah macam kita baca doa selepas daripada azan, selepas daripada qomat tu lah. Kita doa wasilah kepada Nabi SAW tu kan. Di dalam tu ada 2 tempat. Yang tempatnya macam sinilah. Ni. Ati sayyidana Muhammadanil wasilatal mab'us. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Mahmudan alladhi wa'atah. Kalau kita baca wasalnya mahmudanil ladhi, tak nampak nun tu. Kalau ada dalam setengah-setengah kha, setengah tulisan, ada itu di bawah tu nun kecil tu. Perasan ke tak? Ada di bawah tu nun kecil tu. Wa ba'ashu maknanya ati sayyidana Muhammadanil wasilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ini dalam doa selepas daripada azan dan selepas daripada iqamah. Sebagaimana orang yang wasal baca surah Qul huwallah tu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau dia baca wasal lah, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadun Allahus samad.
Ahadun, dal bagi depan, nun bagi mati. Dia nun sakin. Ini tanwin adalah nun sakinah, nun mati di hujung. Ahadun, nun bagi mati. Allahus samad, lam bagi mati tak nak baca, maka ahadunillahus samad. Kalau ada baca wasal lah. Tak dengar. Sama juga macam orang berwirid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Benar? Wa ni'matin tu, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi daiman abadan alhamdulillah. Kali nak wasal tak boleh baca abadan alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah. Dia berhenti. Kalau wasal subhanallah bihamdihi daiman abadanil hamdulillah. Lepas tu hujung tu pula alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Dia tak boleh baca wa ni'matin Allahu akbar. Wa ni'mah kata Allahu akbar ataupun wa ni'matinillahu akbar. Kalau dia baca dengan wasal. Nah, kita wasal. Abadan alhamdulillah. Tak boleh. Abadanil hamdulillah. Ke wirid siapa ada di ni tahmid, tasbih, tahmid, takbir satu kali tak apa dah dah. Payah nak siapa dah kita ni, tak ada masa. Macam sini ada kalau nak pasal lah Sayyidina Muhammadinil mab'uthi Abi Bahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Terjemahan dia, dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan. Atas juru bahasa ketuhanan. Juru bahasa ketuhanan. Juru bahasa ni orang yang balik bahasa lah. Orang yang menterjemah, orang yang menerang, orang yang menunjuk akan makna ketuhanan. Siapa juru bahasa ketuhanan ni? Nabi kita lah. Juru bahasa ni, kalau asal kita juru bahasa yang menterjemahkan, yang membalikkan bahasa. Bahasa-bahasa tu kita tak faham, dia pun terjemah kepada bahasa kita. Itu juru bahasa. Ini samalah. Nabi SAW terima wahyu daripada Allah, kemudian Nabi pun menghuraikan, menerangkan, menunjukkan apa yang wahyu sampai kepadanya. Itu dipanggil juru bahasa tu. Kita kalau juru bahasa ni alih bahasa tu jelah kalau kita panggil juru bahasa. Orang cakap orang putih, lepas tu diterjemahkan pada bahasa Melayu. Kadang-kadang cakap Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Ni kadang-kadang ni kita yelah orang mari luar jarang-jarang tu sukalah. Tapi kalulah cakap bahasa Arab, waktu terjemah, cakap bahasa Arab, terjemah. Mana kalau kuliah tu sejam, maknanya setengah jam je lah. Faham tak? Kalau ceramah Syekh Arab tu sejam, maknanya dia ceramah setengah jam. Faham tak? Setengah jam je lah. Katalah kalau nak baca, nak bagi Syekh Arab, tak payah terjemah. Lepas tu hanggu sudahlah. Ya. Hanggu. Buat faham je. Lepas tu terjemah pula. Kok Melayu panjang jadi cerita. Kadang-kadang Syekh Arab ni pula kalau hak jenis dia banyak pesen juga. Ada hak jenis cakap tak panjang mana diserah kepada penterjemah. Cakap tak panjang mana diserah pada penterjemah. Ada setengah dia cakap panjang. Lepas tu penterjemah pula terjemah pendek. Dan panjang sangat. Yalah penterjemah ni dia ada tanda lah poin tu.
Tapi bila terlampau panjang, tak ingatlah dianya. Apa tak ada? Marah dia. Mana pendeknya terjemah? Dia cakapnya panjang. Suruh kepada orang kita terjemah kat Melayu, pendek. Sebab dia cakap tu panjang. Jadi penterjemah ni tak dang lah. Tanda tu tanda lah. Jadi oleh panjang tu jadi tu setengah syekh tu dia pandai. Dia cakap tak panjang mana, dia pun serah pada penterjemah. Dia penterjemah pun terjemah okey lah sebab dia pendek-pendek je. Tapi ada jenis panjang tu. Lepas tu dia berserah. Kawan tu pula terjemah. Kata banyak dia tinggal. Memang banyak dia tinggal. Sebab apa? Sebab tak sempat dah. Sebab terlampau panjang. Dia pun tengok boleh terjemah. Dia pula sudah dah terjemah. Dia cakap ni lelah. Dia cakap panjang. Terjemah pendek je. Dah panjang sangat. Dia nak panggil hak Syekh Arab tu, pakai Arab sudahlah. Kita dengar. Tak faham maksudnya ialah. Tu kita jurubahasa penterjemah. Sini jurubahasa maknanya yang menterjemah, yang menghurai, yang menerang, yang menunjuk akan makna ketuhanan. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat dan sejahtera. Dan rahmat dan sejahtera. Ayat ni ceritalah rahmat dan sejahtera, selamat daripada kekurangan, selamat daripada kebinasaan, selamat daripada kekurangan. Cerita dan rahmat dan sejahtera. Walhal yang diperintahkan kepada kita bukan cerita. Yang diperintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini hari Jumaat biasanya. Hari Jumaat Tok Khatib akan baca ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sehingga kan kalaulah ada Tok Khatib tidak membaca ayat ni ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ni, kadang-kadang ada di kalangan ahli Jumaat lelaki ni dia kata rukun khutbah tak ada. Apa rukun khutbah tak adanya? Tak ada pesan selawat sebelum berdoa. Biasanya di khutbah yang kedua, sebelum daripada khatib berdoa atas mimbar, khatib lebih dahulunya baca ayat tadi, kemudian pesan supaya perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada Tok Khatib tak baca ayat tu. Tak baca ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dia terus pergi kepada doa lalu dah. Tok Khatib tu terus pergi kepada doa. Ini menyebabkan kadang-kadang ada di kalangan ahli Jumaat kata tak ada rukun khutbah. Dia ingat ke pesan selawat tu rukun khutbah dia ingat. Hak rukun khutbahnya selawat je. Selawat ni khatib biasanya bubuh di awal khutbah yang kedua. Tok Khatib nak atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Itu adalah tu. Ittaqullah, pesan takwa. Itu 3 rukun khutbah. Rukun khutbah pertama dan rukun khutbah yang kedua. Maknanya selawat rukun khutbah yang kedua ni ada di awal khutbah yang kedua. Hak sebelum berdoa pesan selawat itu bukan rukun khutbah. Tapi biasa khatib akan berpesan sebab malam dan hari Jumaat zikir yang paling lebih, yang paling afdal adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan lebih afdal daripada membaca Al-Quran lagi. Yang mana secara itlaq, secara umumnya selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Itu selebih-lebih zikir, membaca Al-Quran. Tetapi ada ketika di waktu yang tertentu, di masa yang tertentu lebih hak lain.
Jadi malam dan hari Jumaat lebih selawat daripada membaca Al-Quran, melainkan Al-Quran yang berkait dengan Jumaat. Al-Quran berkait dengan Jumaat, contohnya Al-Kahfi, Hamid Dukhan, contohnya Al-Imran, contohnya. Ni ada kelebihan berkait dengan Jumaat, barulah lebih Quran ni daripada selawat. Dia paling lebihnya Quran malam dan hari Jumaat adalah Al-Kahfi atau Al-Kahfi. Adapun Yasin tu lebih kita baca tiap-tiap hari, termasuk hari Jumaat. Bukan hanya hari Jumaat Yasin ni, ia lebih bacanya tiap-tiap hari. Itu kelebihan dia. Sajadah pun tiap-tiap hari. Kelebihan membaca sajadah. Surah Tabarakah pun tiap-tiap hari. Itu ada kelebihan dia. Jadi Quran yang berkait dengan Jumaat, contohnya Kahfi, barulah lebih afdal daripada selawat. Mana selain daripada surah yang berkait dengan Jumaat, lebih selawat lagi daripada membaca Al-Quran. Tapi dia ada time dia. Contohnya lepas daripada sembahyang, afdal wirid daripada membaca Al-Quran. Hak kata secara itlaq, secara umum, tidak kait dengan waktu, tidak kait dengan hari, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi ada hari tertentu, ada waktu tertentu lebih yang lain. Lebih yang lain. Dia bukan kata satu-satu kelebihan tu sepanjang masa dia paling lebih. Macam contohlah, ni contoh kepada perkara lain. Afdalul a'mal as-salat fi awali waqtiha. Selebih-lebih amal adalah sembahyang di awal waktu. Selebih-lebih amal sembahyang di awal waktu. Tetapi ada ketikanya lebih afdal yang lain daripada sembahyang awal waktu. Tapi secara tidak ada kait apa-apa, tidak ada kerana apa-apa, maka sembahyang awal waktu tu lebih. Tetapi kalaulah sembahyang awal waktu seorang diri, contoh perempuan duduk di rumah, kalau nak sembahyang waktu seorang diri. Kalau nak tunggu suami balik, mungkin pukul 6 lah halasa kita kata. Bolehlah berjemaah, tapi jadi pukul 6. Jadi pukul 6. Kalau sembahyang asar pukul 4, pukul 4.30, jadi seorang diri. Maka afdalnya tunggu suami dia berjemaah pukul 6 petang. Dah kata afdal waktu, itu tidak ada kait dengan apa-apa. Itu secara itlaq. Tapi ada ketikanya lebih afdal yang lain daripada sembahyang awal waktu. Ni kita pakai mati gitu je. Sembahyang awal waktu lebih, sembahyang awal waktu lebih. Kadang-kadang kerana isteri lambat duduk bilik air, suami lambat duduk bilik air, dia pakai gomo seorang dah. Allah tunggu ke dia lewat jadi bahan main seorang. Suami main seorang, isteri duduk dalam bilik air lambat keluar. Jadi suami main seorang, isteri keluar sembahyang seorang. Oh, ni hok paling tak cerdik ni. Kata bodoh kasar tu. Paling tak cerdik orang panggil ni. Lewat. Allah, kawan tu duduk bilik air dah. Lewat. Dah awal-awal tak masuklah sebelum reban. Kawan tu banyak kerja. Hak tu kan cakap ni duduk netang gitu je. Awal waktu. Dia mati. Kalau waktu jadi seorang diri, kalau berjemaah tu boleh jadi lewat. Bukan kata tunggu sekejap kawan tu duduk bilik air je. Tunggu sekejap. Kalau kata lewat pun, sehingga kan dalam kitab Fathul Mu'in, yakin dapat berjemaah. Dia ada dua ni, zon dengan yakin. Kemungkinan dapat berjemaah.
Kemungkinan dapat berjemaah, jangan tunggu sampai kelewat sangat. Kalau yakin dapat berjemaah ni, ni kan yakin, telefon ada kan. Dah ni pukul 6.30 dah ni, asal dah main gedung mana ni? Dekat kat mana? Sahih yakin boleh. Walaupun lewat tu keji sekalipun, tetap afdal tunggu, boleh berjemaah. Kalaulah kita setakat biasanya balik dah. Biasanya balik dah. Ni 6.30 dah ni, mayang tapi kalau yakin boleh berjemaah sebab telefon tahu duk mana, memang nak sapa dekat-dekat dah, tunggu. Ada saya ada dengar pun ni dah radio, dia ajar semayanglah seorang dulu, kemudian bila suami balik nanti ulanglah balik semayang. Tak sama semayang ulang, tak dapat pahala fardu, dapat pahala sunat. Faham tak? Semayang dulu pukul 4.30 semayang asar, suami balik pukul 6 sekarang, kita semayang ulang. Memanglah disunatkan ulang sembahyang dalam keadaan berjamaah. Memanglah disunatkan ulang sembahyang, tapi syaratnya dalam berjamaah. Ada pula ajar semayang tak khusyuk, ulanglah dia kata semayang seorang. Terus semayang tak khusyuk saat ni, lepas tu macam mana? Ulanglah semayang tu pula. Ulang semayang seorang diri, haram serta tidak sah. Lepas tu semayang yang pertama tadi ni tak khusyuk ni, perbanyakkan semayang sunat. Tu je jalan dia. Tidak boleh ulang sembahyang. Semayang tak boleh ulang. Lepas tu semayang tak sempurna, khusyuk kurang, perbanyakkan semayang sunat. Rawatib ba'diyah semayang dah, semayang sunat lain banyak laginya. Semayang sunat ni berperanan menampal kekurangan dalam semayang fardu kita. Dia tak boleh ulang semayang. Ulang semayang boleh, syarat sahnya berjamaah. Syarat sahnya berjamaah. Daripada awal solat sampai ke selesai solat, berjamaah. Kalaulah imam kita ke makmum kita tak pandai lah, dia bukan semayang ulang, kita semayang ulang, kita semayang dengan dia. Tiba-tiba dia berhenti semayang sebab wuduk dia batal, dengan kita pun berhenti semayang juga. Faham tak? Kita semayang ulang, seorang lagi ni semayang pertama lah dianya. Kita pun, misalnya kita semayang seorang, tiba-tiba anak balik, tak tahu nak balik, memayang tak lagi, tak lagi mak. Apa memayang, mak ikut belakang pula. Tu semayang ulang orang panggil. Tak tahu nak balik, tiba-tiba dia balik, tanya mai lagi, dia dah pulang payang dia belakang. Kita di makmum ke okey lah, jadi imam pun okey lah, kau pandai lah. Tiba-tiba dia hak semayang yang pertama ni, wuduk dia batal, dia pun berhenti ke kita berhenti. Sebab apa? Sebab nak sah semayang ulang berjemaah daripada awal sampai ke salam, baru sah. Sehingga kan kalau kita semayang ulang, imam beri salam, kita makmum semayang ulang, tiba-tiba kita berdoa lagi, berdoa menyebabkan dikirakan terputus dah, seorang diri jadi lama dah, batal semayang kita tu. Sekarang ni imam kita tu sudah beri salam, kita semayang ulang, jadi kita menjadi seorang diri. Jadi kita doa lagi, jadi seorang lama ni, batal semayang kita. Sebab syarat sah semayang ulang berjemaah daripada awal sampai ke akhir. Semayang Jumaat syarat sah berjemaah, 1 rakaat cukup berjemaah, rakaat kedua mufarakah, tak apa dah. Dia lain kata tu. Ingat tak hukum fiqh syarat sah berjemaah ada 3 kan? Ni kita tauhid ni. Hak semayang kan, kita semayang kan ada 3. Hak wajib niat, semayang fardu, qasar, ta'arud, ta'ayyun. Niat berjemaah tak wajib. Niat berjemaah kalau imam niat imam untuk dapat fadilah. Kita makmum, niat makmum dipanggil wajib lil qudwah.
Wajib kita niat makmum kerana kita nak ikut sekalian perbuatan imam. Kalau kita tak niat makmum, macam mana kita nak ikut imam? Mereka kita buat memang buat kebetulan, buat kebetulan. Kita tidak niat makmum sebab kita tak mahu berjemaah dengan dia. Kita tak niat makmum, tapi kita buat kebetulan. Buat kebetulan tak ada masalah. Tapi kalau imam baca surah panjang, dia tunggu batas sembahyang dia sebab dia bukan makmum. Adapun kalau niat sebagai makmum, tu imam baca surah sejadah panjang mana pun kita makmum, tak ada masalah. Contoh surah sejadah lah panjangnya, sebab kita niat makmum. Tapi kalau kita tidak niat makmum, kita buat kebetulan. Kita baca surah, imam baca surah, habis surah kita dia tak rokok lagi, surah kita habis lagi, kita baca surah lain pula. Tak hidup saja, kita kena buat kebetulan sebab kita tak niat sebagai makmum. Kalau kita nak makmum, okey lah, tak ada masalah lah. Jadi niat makmum dipanggil wajib lil qudwah, bukan wajib untuk sah sembahyang. Qasa, ta'arud, ta'ayyun wajib untuk sah sembahyang. Qasa, ta'arud, ta'ayyun dalam niat sembahyang fardu wajib. Niat qasa, ta'arud, ta'ayyun untuk sah solat kita. Niat makmum bukan wajib untuk sah solat, wajib kerana kita boleh ikut sekalian perbuatan imam. Tapi kalau kita tak niat makmum, tapi kita buat kebetulan, tak ada masalah. Jadi niat imam makmum tiap berjemaah tak wajib, melainkan pada 3 solat. 3 solat saja yang syarat sahnya berjemaah. Sembahyang Jumaat, sembahyang ulang, sembahyang jamak takdim kerana hujan. Ni 3 ni sembahyang ni syarat sahnya adalah berjemaah. Tapi kalau sembahyang Jumaat, syarat sahnya berjemaah, rakaat pertama berjemaah, naik rakaat kedua, imam baca surah mungkin panjang sikit. Kita makmum Jumaat ni berasa tak nak pergi dah rakaat kedua ni. Berasa nak kena pergi bilik air dah misalnya. Perut nak sedap dah ni. Niat mufarakah, baca Fatihah, rakaat sendiri, sujud, tahiyat akhir, bersalam. Dah kata syarat sah Jumaat berjemaah 1 rakaat sudah cukup. 1 rakaat sudah terhasil Jumaat dia. Tapi tak ada lah kata dah, orang akan berjemaah sampai ke salam. Jamak takdim kerana hujan pun sama, 1 rakaat sudah memadai. Tapi kalau main ulang, berjemaah sampai ke salam. Berjemaah sampai ke salam. Jadi kalau dia macam tadi sebut tadi, dia kata semayanglah asal dulu seorang diri, suami balik, kita semayang ulang dengan suami. Yang kita kiranya pahala fardu adalah semayang yang pertama. Semayang yang kedua jadi hukum sunat. Semayang ulang kali yang kedua, isteri tadi jatuh hukum sunat, tetapi wajib niat ta'arud. Ta'arud wajib juga kena niat walaupun jatuh hukum sunat. Tahu tak niat ta'arud tau? Ta'arud ni kita datangkan kata fardu pada solat fardu. Kalau ta'arud pada sembahyang sunat, datangkan kata sunat pada sembahyang sunat. Tu sunat je. Saja aku sembahyang sunat duha, saja aku sembahyang sunat tarawih, saja aku sembahyang sunat witir. Ta'arudkan sunat pada sembahyang sunat, hukum dia sunat. Kalau kata saja aku sembahyang duha pun tak apa dah, saja aku sembahyang tarawih pun tak apa dah, saja aku sembahyang witir pun tak apa dah. Bubuh sunat tu ta'arud dipanggil hukumnya sunat. Tapi kalau sembahyang fardu, ta'arud datangkan, lentangkan kata fardu pada sembahyang fardu, hukumnya wajib. Tapi kita sembahyang ulang ni kali yang kedua tu jatuh hukum sunat, wajibnya ta'arud. Kena kata fardu juga walaupun jatuh hukum sunat. Jadi kalau kita buat macam audio tu aja, kita sembahyang asal dulu seorang diri, kemudian kita pun suami kita balik pukul 6, kita berjemaah dengan dia, tak akan sama. Sebab yang kita nilai besarnya di sembahyang pertama, yang nilainya sembahyang fardu tu lah. Sebab sembahyang kedua jatuh hukum sunat. Jadi kita nak nilai pada masa sembahyang fardu ni, seorang ke berjemaah? Seorang, aku orang lah. Lepas tu macam mana? Tunggulah pukul 6:30 berjemaah lah. Dah kata sembahyang waktu ni afdal, tu secara itlak tak ada kait apa-apa. Kalau terpaksa kena pilih antara sembahyang waktu seorang diri
ataupun berjemaah jadi lewat, afdalnya pilih berjemaah walaupun lewat. Ni kita dah mati. Sembahyang waktu afdal, sembahyang waktu afdal, dia dah mati gitu. Itu secara itlaq dia gitulah. Kalau tidak ada qaid mana-mana. Ni kadang-kadang awal waktu punya pasal sanggup tinggal kewajipan lain. Mayang awal waktunya sunat, sembahyangnya wajib. Bubuh awal waktu hukumnya sunat. Sembahyang tetaplah wajib sembahyang tu. Sunatnya apa? Letak sembahyang tu di awal waktu. Nak dapat sunat awal waktu ni, siapa ke hak wajib pun dia tinggal. Mana wajib contohnya? Dapat ni terima janjian dengan majikan, terima amanah dengan majikan. Saat ni kena tupu ke kerja, maka tunaikan amanah, tunaikan janjian bukan hukum sunat, itu hukum wajib. Dan sekarang ni 1 lebih ni Zuhur dah ni. Kalau ikut daripada jadualnya, keluar giliran awak ini pukul 2. Dia ada contoh kita buat giliran-giliran lah. Dia ada gilir-gilir. Awak hari ni pukul 2 keluar. Masa nak masuk kerja gitu, saing dah. Saing ke apa nak kerja? Dia ada saing dah masuk kerja? Kerja dengan kerajaan ke, kerja dengan company ke, ada tak dia punya aku janji ke apa? Kau panggil apa? Ada tak? Kalau nak kerja kerajaan, dia ada tak nak masuk tu kena apa? Aku janji ke, aku sumpah ke apa? Kau panggil apa? Ada aku janji tak nak ikut peraturan. Nak ikut peraturan yang ditetapkan oleh majikan, bukan gitu. Jadi kita pun saing ni, terima ni akuan janjian nak ikut peraturan majikan. Apa hukum kita tunaikan janjian kita tu? Wajib bukan sunat. Orang yang memungkiri janji itu perangai nifak, perangai orang yang tak baik, orang jahat. Hak tanda nifak 3 perkara tu kan. Nifak di situ bukan nifak akidah, itu nifak amali dia panggil. Perangai orang hak tak dia nak kira. Orang nifak ni orang yang berpura-pura. Orang nifak, munafik tu lah. Munafik tu. Orang nifak ni, dia panggil orang yang berpura-pura. Tapi nifak hak neraka lapis paling bawah tu, itu berpura-pura dalam bab agama. Akidahnya tidak ada, dia hanya menzahirkan dia Islam, tapi kepercayaan tidak ada. Ini dia panggil itu nifak i'tiqad, itu kafir, itu kekal neraka. Hak mukir janji dia panggil apa? Nifak amali. Mana pun ni, dia berpura-pura. Pada masa saing itu, okey, kita ikut peraturan. Ni. Tapi hati perut dia tak. Atau panggil apa? Orang yang tidak boleh dipercayai. Orang yang ada 3 tu semua tak boleh dipercayai belaka. Janji tidak ditunaikan, tidak boleh percaya dah tu. Berpura-pura. Masa janji itu betul-benar tu nak tunai, tiba-tiba tak tunai, panggil apa ni? Berpura-pura. Cakapnya molek tapi sebenarnya bohong, berpura-pura. Orang ni orang tak jujur, tak boleh pakai orang gini ni. Dia sanggup terima amanah tapi tak tunaikan amanah, dia panggil orang yang nifak, orang yang berpura-pura, orang yang tidak boleh dipercayai. Tapi kalau nifak dalam bab agama tu kafir tu. Tu dia berpura-pura Islam tapi hati dia tidak beriman. Hak ni berpura-pura mani tapi sebenarnya dia tak menunaikan. Itu panggil apa? Nifak amali. Jadi saing molek dah nak ikut peraturan, kenalah hari tu dia kena keluar rehat pukul 2. Siapa pukul 3 ke kita kata. Maka tunaikan janjian, tunaikan amanah tu jatuh hukum wajib. Dia tinggal hak wajib. Sebab apa? Sebab masuk waktu zuhur dah. Saya takut ke Tuhan, dia kata. Tu masuk waktu semayang dah. Saya takut ke Tuhan. Lepas tu dah janji dengan boh. Boh makhluk, takut apa ke makhluk? Takut ke Tuhan. Rezeki kita daripada Allah. Rezeki kita bukan daripada makhluk. Sekali dengar tu ya dah macam dia cakap tu. Sekali dengar, ya dah. Dianya jahil. Kita tukar dengar mengiyakan juga, sama jahil. Kalau kamu takut ke Allah, tunai janjian, tunai amanah wajib.
Kamu sanggup ke? Nak langgar nak langgar amanah, nak tidak tunaikan jam, sanggup ke? Haram ni. Saya nak pergi semayang. Apa kemajikan tak pergi semayang ke? Dia beri semayang tapi pukul 2. Tak boleh semayang kan? Tapi saya nak semayang awal. Awal tu wajib ke sunat? Sunat apa tu? Hak ni awak tunai janji ni wajib. Awak semayang waktu sunat. Takkan wajib dengan sunat nak bertanding, nak tanya lagi mana nak pilih antara wajib dengan sunat. Atau kekok kepala lah balas tu. Wajib dengan sunat nak bertanding, wajib dengan sunat nak buat mana. Kelebihan sama kelebihan baru kita bertanding. Contoh tadi mayang waktu seorang diri, kelebihan semayang waktu. Berjemaah jadi lewat, berjemaah pun kelebihan. Antara kelebihan mayang waktu seorang diri dengan kelebihan berjemaah dengan suami pukul 6. Ni nak pilih mana ni? Ni barulah kita bertanding. Kita bertanding mana yang lebih utama antara semayang seorang diri waktu dengan semayang berjemaah di akhir pukul 6 petang asar kita kata. Ni baru kita bertanding. Sebab semayang waktu pun fadilah, kelebihan, berjemaah pun fadilah, kelebihan. Antara dua ni mana nak kita nak tanding. Mana yang lebih afdal? Tu kita tanding. Kalau wajib ke sunat nak tanding kok mana? Ini orang jahil lah panggil. Majikan pula tak pakai dia pergi. Boh dia semayang boh, takut ke boh makhluk. Dia pun senyap, boh pun dah reti. Kalau boh reti, panggil ceramah pula ajar ke dia. Ni nampak rupa agama piyah atas kepala. Mayang waktu tapi mujahid mengaji dak agama. Ngaji dak agama semayang waktu apa hukum? Sunat. Awak tunai janji dengan saya apa hukum? Wajib kok pada suti. Dia kena ajar gitu, dak reti sangat. Dak kadang-kadang boleh jadi memalukan agama sendiri. Memalukan agama. Akhirnya boy. Susah ni upah ambil pekerja lebar ni susah. Jadi susah pula ambil pekerja lebar. Dah, tengok orang tengah bolak ditinggal. Dah kena orang bang dah ni. Tengah bolak ditinggal. Susah panggil orang lebar ni kerja. Tu orang jahil orang panggil. Tu orang jahil. Dia ingat kelebihan hanya satu saja. Ni ada orang kata ni bini nak beranak pun tinggal kalau orang bang. Bini nak beranak pun tinggal. Malah ni kan. Ada satu kisah. Dia pergi minang anak orang. Hak minang pun rupa agama. Hak di Pinang tu pun keluarga rupa agama. Jadi bila nak pinang ni, hak keluarga puang ni tanya, awak ni ikut jemaah mana? Dia tanya. Dia pun royak, minta maaf saya dah terima pinangan awak. Sebab apa? Puak awak ni kalau kata masuk waktu bini nak beranak pun puak awak tinggal, dia kata. Sebab apa? Awak agama awal waktu je. Agama awak hanya awal waktu saja. Tu je. Bini nak beranak, Allah ada kan? Allah ada. Memang Allah ada. Lepas tu tinggal lagi sembahyang. Isteri ni macam mana tengah nak beranak Allah ada. Yelah Allah ada, ikhtiar usaha kita macam mana? Doktor ada kan? Jurawat ada kan? Doktor jurawat ada hak dia. Sampai time nak kena pembedahan serta-merta. Doktor tak boleh nak buat tanpa ada sign, tanpa ada tanda tangan. Itu membabitkan nyawa, bukan nyawa seorang tu. Nyawa mak, nyawa anak. Dia tinggal. Tu kewajipan dia. Tinggal noh rebang tu. Dia ingat syarat tu hukum agama tu sekara je. Ada ke apa macam ni? Tidak kira. Kita tak kira kanan dah, kita tak kira. Mana memanglah semayang waktu tu afdal amal as-salah fi awal waqtiha. Nabi kata selebih-lebih amal semayang di awal waktu. Itu secara itlaq lah, tapi ada masanya, tengok keadaan lah. Sama macam persoalan baca Quran. Memanglah baca Quran selebih-lebih zikir, tapi ada ketika lepas solat lebih wirid daripada baca Quran. Ada ketika tengah-tengah baca Quran, afdalnya berhenti baca senyap. Ketika mana? Ketika orang bang. Kita sedang baca Quran, orang pun bang. Hak afdal berzikir baca Quran, afdal berhenti, afdal senyap.
Selebih-lebih zikir baca Quran. Ada tikanya afdal senyap, jangan baca Quran. Dengar orang bang. Kalau orang bang ni kita tengah baca Quran. Kalau orang bang kita tengah cakap, pakai teruskan bercakap. Kita tengah sedap cakap, dia bang. Kita cakap lah. Dia kata kena berhenti kalau baca Quran. Kalau sedang baca Quran, orang bang sunat berhenti baca Quran. Tapi kalau kita sedang bercakap, orang bang teruskan bercakap. Mazhab Hanafi haram tu yang main. Kita makruh. Dia ada antara perangai yang dibimbangi bawa pada su'ul khatimah, bercakap ketika orang azan. Di antara perangai yang dibimbangi bawa pada su'ul khatimah, buruk kesudahan ketika nak mati adalah bercakap ketika orang sedang azan. Jadi baca Quran lebih berzikir malam hari Jumaatnya lebih selawat lagi daripada baca Quran. Sebab tu Tok Khatib pesan, ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Tok Khatib baca ayat Quran. Tadi sampai peringkat ada ahli Jumaat kata tu rukun khutbah. Kadang-kadang ada khatib tak pesang seumpama tu, susahlah dianya. Hukum khutbah tak cukup. Tak cukup tu mana pula? Tak ada pesang selawat. Sehingga ada satu kisah tu, Tok Khatib tak pesang selawat sungguh. Dia tu pada doa. Ada anak mamu, Khatib pesang selawat tak lagi ya? Dia tegur nak sarang ke Tok Khatib. Tok Khatib pun hak doa ni gustang balik baca ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baca mula ayat, wahai orang-orang beriman, ini berselawatlah kamu dan mengucaplah salamlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Tok Khatib sama doa semula. Jadi Tok Khatib ni terus pada doa khutbah yang kedua. Oh, puan faham tak bab khutbah ni? Faham. Jadi khutbah kedua tu biasa sebelum berdoa khutbah kedua, Tok Khatib akan pesan selawat. Tapi Tok Khatib ni tak pesan selawat. Dia cakap khutbah kedua, dia tu pergi kepada Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tu pergi doa lalu. Ada bawah tu tegur, Khatib pesan selawat tak ada lagi. Dia pun pesan. Sudah siap apa semua semayang. Allah, saya mengatuk tadi tak ingat nak pesan selawat. Tok Khatib pun tak tahu kau tu bukan rukun. Hak tu kata go tu tak tahu ianya bukan rukun. Yang tu Tok Khatib tu kan dengar tu pun turut sebab apa? Dia pun tak tahu juga itu bukan rukun. Lepas tu minggu depan tazkirah lah hak tukang tegur ni. Baca khutbah kena tahu hukum hakam. Kena tahu dia punya hukum di mana. Nak tazkirah dia tak reti juga. Mana rukun khutbah? Rukun khutbah ni di awal khutbah kedua tu, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah ghafarahumullah aqimus salat. Itu je hukum khutbahnya. Dan nak ceritanya selawat ada dah di awal khutbah yang kedua. Sebelum berdoa pesan selawat itu bukan rukun. Tapi kenapa khatib pesan? Sebab memang malam hari Jumaat yang lebihnya adalah berselawat. Lebih daripada baca Quran tadi lagi. Dia ukur khutbah pendek je. Ni ada dia khutbah Jumaat, kemudian tak tahulah adalah dia punya tersilap apa bendanya, ada tersilap lah. Jadi terpaksa kena ulang balik. Semayang kena khutbah kena ulang balik. Tak tahu dia punya masalah apa. Tapi manusia dah semayang Jumaat, lepas tu berbincang. Jadi ada masalah khutbah tadi. Jadi khutbah ke semayang tak tahulah. Sebab kita antara khutbah dengan semayang dia kena mualat, jangan cerah lama. Jangan cerah sampai ke 2 rakaat. Jadi apabila semayang dah apa semua siap, mungkin semayang tu salah apa semua, nak kena semayang semula tak boleh dah. Sebab dengan selesai khutbah tadi cerah jauh dah. Sebab antara selesai baca khutbah dengan semayang Jumaat, dia jangan senggang sampai ke 2 rakaat semayang yang ringan. Sekarang ni semayang Jumaat dah panjang dah masa. Kemungkinan semayang Jumaat tu ada masalah, mungkin ada apa-apa yang salah ke. Jadi tulisannya kena semayang Jumaat semula, tak boleh. Sebab khutbah tak ada. Sebab khutbah tadi tu cerah jauh dah.
Jadi nak maju Jumaat kena baca khutbah semula lah. Dia baca khutbah saat ni juga. Khutbah tek saat ni kok dia bacanya. Khutbah tek ni setengah jam dah. Lepas tu semayang tak jadi, baca khutbah tu pula ulang. Kurang lah perut anak makmum. Dah lambat boleh balik ni. Dah. Betul benar sungguh lah. Naik baca khutbah pula, bangun cacang. Pegang tukar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Sebab dia kena baca satu ayat. Lepas tu duduk Lepas tu naik khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ittaqullah. Ghafarahumullah. Doa sepatau. Aqimus salah. Kau mak mata je khutbahnya pun dia je panjang pula. Khutbah yang kedua dia khutbah mula tu dia baca khutbah saat ni pula. Boleh setengah jam. Ni betul benar sungguh. Kan? Dia rukun khutbah kan, alhamdulillah, puji ke Tuhan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, selawat. Ittaqullah, pesan takwa dengan bahasa Arab. Ada tu. Lepas tu khutbah pertama kita nambah satu ayat. Satu ayat sebagai rukun khutbah. Qul huwallahu ahad. Dah. Khutbah kedua, doa sepatah, tu rukun khutbah. Ghafarahumullah. Dah. Lain kali minta jadi tu imam baca khutbah. Ayah apa? Khutbah pendek je. Anak makmu suka kalau baca khutbah gitu dah. Tak ada seminit boleh maju maat dah. Penuh masjid. Pakat mari semayang. Dah rukun khutbah je. Ni dia baca khutbah sejam. Allah kata tak cerdik. Dah cerdik. Hak cerdiknya pendekkan khutbah, panjangkan solat. Atau hak cerdik. Kalau tak cerdiknya, dia panjang khutbah sejam. Solatnya pendek. Itu tak cerdik orang panggil. Jadi dalam ayat tu suruh perintah kita berselawat. Sallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah selawat. Di sini bukan selawat ni, cerita dan rahmat dan sejahtera dan selamat dan rahmat dan sejahtera. Ini bukan minta. Ini cerita. Wassalatu wassalam mubtada khabar situ kan. Maka cerita. Hak doa sungguhnya mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu baru-baru minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat oleh kamu. Itu baru minta. Di sini wassalatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera. Kadang-kadang kita berselawat dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu selawat di hujung kunut contohnya, hujung kunut kan. Kita selawat dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad tu kan. Kadang-kadang kita di hujung doa, di awal doa kita berselawat dengan wassalatu wassalam. Di akhir doa biasa kita berselawat dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu biasanya kita di hujung doa kita berselawat dengan wasallallahu. Wasallallahu maknanya telah memberi rahmat dan sejahtera oleh Allah. Telah memberi rahmat dan sejahtera. Itu pun cerita yang kita diperintah minta. Mintanya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu baru minta. Itu baru minta. Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu baru minta. Wassalatu wassalam cerita. Wassallallahu pun cerita. Dia walaupun wassalatu wassalamu tu cerita, tapi maknanya adalah minta. Sini dan rahmat dan sejahtera. Mana apa? Ya Tuhanku, berilah rahmat dan berilah kesejahteraan, berilah keselamatan. Ini doa. Walaupun ayat berbentuk minta sekali, berbentuk cerita sekalipun. Sebab tu bila berdoa sama imam kan, di awal doa imamnya wassalatu wassalam, semua kita pun amin. Kita amin kan? Walha wassalatu wassalam bukan minta.
Maksudnya minta di situ. Sama juga di hujung doa. Tu imam pun doa ni lah. Wa sallallahu ala. Kita di hujungnya amin. Sebab apa? Minta. Doa tu. Tapi kalau kita baca, kalau ikut pada makna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tu, mana telah memberi rahmat oleh Allah. Fi'il madi tu kan, telah memberi rahmat oleh Allah. Maksudnya dah, maksudnya Allahumma juga. Allahumma salli juga. Ya Allah, berilah rahmat. Waktu kita disunatkan amin. Sebagaimana di hujung kunut tu. Tu imam kunut dibaca kuat separuh. Dia baca perlahan separuh. Allahumma hdina, imam baca dengan kuat. Kita pun amin. Amin. Kita aminkan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam baca dengan perlahan. Sebab itu bukan doa, itu sanad memuji Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang menghukum, tiada orang yang menghukum atas engkau ya Allah. Itu makna kita bukan minta. Itu adalah sanad memuji. Sebab itulah sama-sama baca kan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dan imam boleh baca kuat juga. Dan memang ada pandangan imam disunatkan baca kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Lepas tu kita kata mana? Amin. Amin macam mana? Bukan doa. Lepas tu kita kata mana? Asyhad, aku naik saksi. Tapi kalau tu imam buat gitu, nganga kita. Dah tak ada tu imam. Fa innaka taqdi. Imam baca perlahan. Kita makmum baca sendiri. Kalau tu imam baca kuat, memang ada tunggu baca kuat. Dia baca kuat sampai ke sudah. Mana fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia baca dengan kuat, bukan baca dengan perlahan. Kita pun asyhad, aku naik saksi. Bukan amin, sebab itu bukan doa. Amin ni istajib doa anda ya Allah. Tu amin, bukan nama orang amin ni. Amin, mak panggil mak amin tak sayang dah. Bukan ni, doa. Ya Allah perkenankan doa ya Allah. Ya Allah perkenankan doa ya Allah. Itu amin. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, bukan doa. Nak aminkan macam mana? Tapi biasanya imam dia perlahankan di situ. Jadi baca perlahan sebab itu bukan doa. Allahumma hdina, imam baca kuat sebab doa. Sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik perlahan. Lepas tu imam tengah kunut ni wa sallallahu, tu imam sunat kuat balik. Sebab itu doa. Doa apa? Doa kerahmatan dan kesejahteraan atas nabi kita. Doa. Maka tu imam pun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita belakang ni orang ramai makmum ni amin. Sama macam hak mula-mula kunut tadi. Hak tu hak kena dia ni. Hak betul dia gitulah. Sebab wa sallallahu adalah doa. Mana apa doa? Allahumma salli lah mana doa dia. Sebab tu kita makmum tak payah kata wa sallallahu. Imam kata dengan kuat. Kita hanya amin di hujung dia sebelum turun sujud. Tapi kalau tu imam tu senyak sampai ke selesai, kita kena baca sendirilah wa sallallahu tu. Tapi yang comelnya yang disunatkan, imam dia kuatkan balik wa sallallahu sebab wa sallallahu adalah doa. Wa sallallahu asal makna telah memberi rahmat oleh Allah. Dan maksud dia bukan telah beri rahmat, maksud dia Allahumma salli. Ya Allah berilah rahmat. Macam sinilah. Sini walaupun ayat cerita dan rahmat dan sejahtera, maksud dia doa, ya Allah berilah rahmat, ya Allah berilah sejahtera atas juru bahasa ketuhanan. Dan yang menunjuk kepada keesaannya siapa? Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalah akan seteru, yang mengalahi mukjizat yang mengalahkan seteru. Makna apa? Mukjizat ni tidak ada seteru lawan yang boleh lawan balik kalau habis seteru. Adapun sihir tidak boleh mengalahkan seteru. Sihir boleh berlawan. Sihir kalau dia mengeluarkan satu sihir, tapi lawan dia, sihir dia kelas tinggi lagi, dia boleh mengalahkan balik lawan yang pertama. Sihir dia boleh berlawan.
Adapun mukjizat tidak ada orang yang boleh mengalahi. Mukjizat tidak ada orang yang boleh mengalahi. Sebab itulah tukang sihir Firaun hak beriman selepas tengok mukjizat Nabi Musa AS. Sebab apa mereka tahu dah ini bukan ilmu yang dipelajari. Sebab tukang sihir ni mahir dalam ilmu sihir. Dia tahulah, oh dia ni kelas tinggi sungguh, dia belajar ilmu sihir. Ambil mana tu guru ni? Dia tahulah benda belajar. Tapi dia belajar ni tinggi ni. Kita belajar sampai tahap ni dia boleh tahu. Tapi dia tengok mukjizat dia tahu dah. Ni bukan belajar. Ni mari daripada kuasa yang lain. Mari daripada Tuhan ni. Bukan mari daripada belajar. Sebab dia mahir dalam ilmu sihir. Ilmu sihir tadi dia boleh berlawan, dia boleh bertanding. Ada pun mukjizat mengalahkan seteru sama sekali tidak boleh nak lawan. Wallahu